Al-Fadil Biu Faiz selaku imam dan khatib kita pada hari ini, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, saya ingin maklumkan program surau kita. InsyaAllah pada malam esok hari Sabtu kita ada program Maulud Nabi khas daripada kita bawa daripada Syria. InsyaAllah Ustaz Hussam Al-Tayyar daripada Syria akan berada bersama kumpulan nasyid Qasidah Nur Muhibbah. Jadi saya bagi pihak pengurusi stadium kuasa menjemput tuan-tuan bawa keluarga untuk bersama-sama dalam program Maulidur Rasul yang bersama dengan Ustaz Ahmad Syahadat. Jadi kita ada program malam esok, jadi bawalah keluarga kita. Yang kedua, pada 9 hari bulan 9 hari bulan juga kita ada Maulidur Rasul juga, di mana bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Habib Ali Bagir As-Sagaf dan Ustaz Al-Mu'az Bisyari. InsyaAllah dua program mingguan berturut-turut. Jadi saya dengan ini jemput tuan-tuan, bapa sama keluarga insyaAllah. Ya, kita penuhkan surau kita ini, dapat kita daripada Syria kita bawa untuk menemui tuan-tuan. Penuhlah masa. Jadi yang kedua, pihak MPP 7 akan mengadakan program Maulidur Rasul juga pada 9 hari bulan, dan ada pertandingan hafazan untuk anak-anak daripada tahun 1 hingga tahun 6 untuk ahli karya daripada seksyen 19 dan 20. Jadi siapa-siapa yang berminat menghantar anak atau cucu, sila berhubung dengan pihak surau, dan insyaAllah saya akan keluarkan link pendaftaran melalui grup Meliput jalan tuan-tuan pada masing-masing. Jadi program itu akan berlangsung pada 9 hari bulan, hari Ahad dan hari Isnin, di mana hari Isnin akan adanya perarakan daripada ahli karya seksyen 19 dan 20 di bawah pentadbiran MPP 7 yang diketuai oleh Tuan Haji Jamil. Jadi pihak surau dan GPT seperti rumah-rumah kediaman, NGO turut serta. Jadi bagi ahli karya yang ingin mengikuti perarakan, sila berhubung dengan pihak surau. InsyaAllah saya juga akan war-warkan melalui grup WhatsApp kita. Jadi segala saya minta kerjasama daripada tuan-tuan. Sekiranya ada apa-apa masalah daripada pentadbiran surau, sila berhubung dengan pihak ahli kuasa. Janganlah baru ni ada beberapa orang masalah mikro surau sampai jais. Jadi tolong tuan-tuan, kalau ada masalah kita selesaikan dalam karya kita, jangan menyampaikan benda itu keluar. Jadi kami pun tidak kuat iman macam mana kalau asyik ditegur oleh jais, yang juga kami tuan-tuan. Jadi tolong, hari semalam ada kematian, kita buka mikrofon, baca Yasin tahlil, lama habis lagi tahlil, jais dah telefon. Jadi tolong, kami tak kuat iman tuan. Sekian, terima kasih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله
حي على لا حول. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد. اللهم رب هذا. الحمد لله القائل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan hadirin jemaah sekalian, marilah bersama-sama kita memperkasakan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah pada hari ini adalah, adakah aku hamba yang bersyukur? Hadirin yang berbahagia, ucapan syukur bermaksud segala puji-pujian hanya untuk Allah, manakala kalimah Alhamdulillah merupakan lafaz lisan yang diucapkan sebagai tanda syukur dan pujian atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Syukur merupakan salah satu daripada sifat mahmudah. Dengan bersyukur hati akan menjadi semakin tunduk dan tenteram. Lazimnya setiap kali diberikan sesuatu nikmat, kita akan bersyukur mengingati si pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam Al-Ghazali, sifat dan rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, lebih tinggi daripada kesabaran dan ketakutan. Oleh itu kalimah syukur merupakan kalimah yang utama dan lebih baik perlu diucapkan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, yang bermaksud, seandainya dunia dan seisinya berada di tangan seseorang dari umatku, kemudian ia mengucapkan alhamdulillah, nescaya kalimah alhamdulillah yang diucapkan itu adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Rawahud Dailamiyu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dengan bersyukur dapat menambahkan nikmat yang sedikit, menghindarkan diri daripada kekufuran nikmat, mendekatkan hubungan dengan Allah dan sesama insan, serta memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Meskipun sifat dan rasa syukur merupakan sifat yang mulia, namun tidak ramai dalam kalangan kita yang mampu bersyukur dengan nikmat dan kurniaan Allah. Sebaliknya, bagi orang yang tidak bersyukur, mereka kufur dengan nikmat Allah
kerana sentiasa merasa tidak cukup dan gelisah dengan apa yang dimiliki. Mereka yang kufur dengan nikmat Allah tidak terdetik di hati untuk berterima kasih kepada Allah. Akibatnya mereka hanyut dan tenggelam dengan kenikmatan dunia, maka hubungan dengan Allah semakin jauh. Hakikatnya syukur itu sangat sukar bagi mereka yang miskin jiwa. Pelbagai nikmat Allah yang dianugerahkan, namun nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Selain itu, kita juga perlu memanfaatkan segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah ini, khususnya mata, telinga, hati, harta, pangkat, kedudukan serta lain-lain. Dan jangan sesekali nikmat itu digunakan untuk menderhakainya. Oleh itu, Allah mendidik manusia supaya bersyukur padanya, supaya hati lebih tenang. Persoalannya, adakah tika dan saat ini kita benar-benar menjadi hamba yang bersyukur? Realitinya ada yang bersabar tetapi tidak bersyukur, begitu juga sebaliknya. Sudah pasti sebagai seorang mukmin kita dituntut supaya bersyukur dengan nikmat yang diperoleh dan ujian yang dihadapi. Apabila diuji dengan kemiskinan, penyakit, harta dan pelbagai ujian hati, perlu bersabar dengan bersyukur, karena yakin setiap perkara yang berlaku mempunyai hikmah yang tersembunyi. Antara cara yang menzahirkan rasa syukur ialah berkongsi harta, wang ringgit, makan minum, kenderaan, ilmu dan sebagainya kepada orang lain. Syukur ibarat baja rezeki. Jika seseorang bersyukur rezekinya berupa ilmu, harta, kesehatan, masa dan tenaganya akan bertambah subur dan berkembang menjana pahala yang berkekalan. Sudah menjadi lumrah kehidupan, ada yang dikurniakan rezeki yang mencukupi, malah ada yang berlebihan. Namun sebaliknya ada yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Walau bagaimanapun keadaan kita, kita perlu menzahirkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Memberi. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, realitinya tidak ramai dalam kalangan kita mampu untuk melafazkan rasa syukur apabila dikurniakan nikmat Allah. Pandang dan lihatlah ke dalam diri kita sendiri. Adakah kita benar-benar menjadi hamba yang bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa? Sebagai hamba Allah, kita dituntut supaya bersyukur kerana ia perintah dari Allah dengan kurniaan nikmat yang tidak terhitung. Tidak dinafikan pada hari ini ramai yang masih terkesan dengan penularan COVID-19. Namun begitu di sebalik ujian yang menimpa, kita dapat mendidik hati sentiasa bersabar dan bersyukur. Tidak ramai yang mampu bersyukur dengan ujian dan musibah. Sebagai contoh, apabila berlaku sesuatu yang berlawanan dengan kehendak diri, maka berlakulah tekanan perasaan, menyalahkan takdir atas apa yang berlaku tanpa redha. Tawakal dan bersyukur pada Allah atas segala ujian yang dihadapi. Oleh itu ia mendorong berlaku pelbagai tindakan luar jangkaan akibat dari sikap putus asa dengan rahmat Allah. Sebagai seorang manusia, kita juga sering mengeluh tentang kehidupan kita yang lalu. Lebih-lebih lagi kita merasakan kurang senang dan merasa tidak cukup dengan nikmat pemberian Allah. Sebagai orang yang beriman, didiklah hati agar bersyukur dengan apa yang kita miliki dan menyadari masih ramai yang kurang bernasib baik berbanding kita, namun mereka tetap bersyukur. Di samping itu, seseorang yang merasa syukur kepada Allah itu akan melaksanakan ibadah secara konsisten, melakukan ibadah-ibadah tambahan dan ibadah sunat yang lain, seperti membaca Al-Quran, berpuasa sunat, berzikir dan berselawat, hadir berjamaah, serta menuntut ilmu di masjid dan surau dengan bersungguh-sungguh, mencari waktu yang terluang melakukan ibadat sunat tersebut. Hadirin sekalian, dalam memaknai rasa syukur yang mendalam, Rasulullah SAW merupakan satu-satunya manusia yang dijamin syurga oleh Allah. Namun jaminan tersebut tidak menjadikan Nabi kita Muhammad SAW alpa dan lalai dalam menzahirkan rasa syukur dan mempertingkatkan ibadah kepada Allah. Ini dapat dilihat peluang dan ruang digunakan oleh Nabi SAW untuk melakukan ibadah sehingga bengkak kedua kaki Nabi SAW. Peristiwa ini direkodkan melalui hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau berkata,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlahu. Qalat Aisyah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara. Faqala ya Aisyah afala akuna 'abdan syakuran. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat sunat, ketika melaksanakan sembahyang, maka beliau berdiri hingga kedua kakinya bengkak, yakni sembahyang sunat malam. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau lakukan ini? Sedangkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Rawahul Muslim. Ketahuilah, ucapan syukur adalah amalan dan sifat yang sangat dituntut kerana ianya jalan untuk mendapat keredaan Allah. Dunia merupakan jambatan menuju ke akhirat dan nikmat di dunia bersifat sementara berbanding akhirat. Jika apa yang diharapkan berlaku, maka bersyukurlah atas kenikmatan yang dikurniakan oleh Allah. Namun sekiranya berlaku sesuatu yang tidak dijangka, maka bersabar dan bersyukur juga. Begitu juga marilah kita memperbanyakkan ucapan syukur karena nikmat keselamatan dikurniakan oleh Allah. Mudah-mudahan segala musibah dan ujian akan diangkat oleh Allah. Meskipun negara belum pulih daripada kesan COVID-19, namun kita perlu memperbanyakkan rasa syukur atas peluang kedua diberikan oleh Allah. Hadirin yang dikasihi oleh Allah sekalian, mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama hayati tausiah dan mengambil pengajaran untuk dijadikan pedoman. Antaranya yang pertama, kalimat alhamdulillah merupakan lafaz lisan yang diucapkan sebagai pujian dan syukur atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Yang kedua, kita perlu istiqamah mendidik jiwa agar bersabar dan bersyukur kerana kita masih diberi peluang oleh Allah untuk menjalani sisa-sisa kehidupan di dunia pada hari ini. Yang ketiga, mukmin yang dikagumi ialah mukmin yang senantiasa bersyukur di atas setiap kebaikan atau nikmat yang diperoleh, meskipun nikmat tersebut kecil dan sedikit, sebagai bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah kepadaku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku daripada orang-orang Islam yang tunduk patuh kepadamu. Al-Ahqaf ayat 15. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum walisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma inna nas'aluka bihurmati hadha yawmil mubarak an takshifa anna qurbatana wa an taghfir lana dhunubana wa an tarzuqana حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Dan marilah sama-sama kita mengucapkan selawat salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah memulakan dengan dirinya sendiri berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'uzma an tahfaza bi 'aini 'inayatikar rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatikas samadaniyah jalalata malikinal mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj ibnil marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata minka liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafina war ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan sembahyang fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, Engkau kayakanlah harta, dan Engkau panjangkanlah usia, dan Engkau matikanlah di dalam iman dan Islam, serta masukkanlah syurga tanpa hisab atau hisab yang ringan bagi mereka yang menyumbang, bersedekah, menginfakkan kepada Surau Jumaah An-Nur Section 20 ini, dan kepada Pondok Rumi Sufi Jawi di Sungai Buloh. Ya Allah, Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi berkah. Jauhilah kami daripada perbuatan riswah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Allahumma ya dafi'al bala, idfa'anna hadzal waba'a wal bala'a wal marada wasyada'ida wal mihan bilutfika ya latif, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum
was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.